Nur Durus. Pertama, tajuk ni dia Sufi Batini. Ustaz Nur Durus ni saya perkenalkan sikit, Ustaz Nur Durus Al-Asy'ari. Boleh? Okey. Bagi yang faham-faham lah kan? Okey. Jadi Ustaz Nur, apa itu Sufi Batini? Adakah di sana Sufi Zahiri? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada satu kempen zikir hu ni sangat dipertahankan? Cuba dipopularkan. Adakah maksud di sebaliknya yang lebih besar daripada semata-mata hu tu? Jadi mungkin Ustaz Nur Durus boleh membongkarkan kepada kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Rizal yang dikenali sebagai Ustaz Mak Melaya. Betul? Dan yang dimuliakan Sahibus Samaha, Mufti Perlis, Dr. Sri Zainal Abidin, Rektor KUIPS, Dr. Rozaimi Ramli, dan juga CEO MAIPS, Ustaz Muhammad Nazim. Izinkan saya komen sedikit apa yang disampaikan oleh Datuk Mufti tadi. Sangat menarik perhatian saya. Datuk Mufti kata, ada orang, bukan seorang, dua, tetapi beberapa orang pernah bermimpi. Datuk Mufti kita. Saya ingin menyeru masyarakat Islam kita, khususnya mereka-mereka yang suka berbicara berkenaan dengan mimpi, yaqazah dan sebagainya, untuk take into consideration aspek psikologi manusia. Ada pengalaman psychological dan ada pengalaman spiritual. Kita kena akui benda ni. Tadi Tok Mufti pun ada kata, mereka-mereka yang daripada agama lain, Buddhis, Kristian, mereka juga mendakwa bila kami lakukan ritual-ritual kerohanian kami, maka kami bermimpi bertemu dengan Jesus Christ. Kami bermimpi bertemu dengan Buddha dan sebagainya. Dan kalau kita kaji sedikit ilmu psikologi ini, saya boleh kasih awak ritual-ritual tertentu yang awak boleh nampak Spiderman. Siapa nak, saya boleh ijazahkan lepas ni. Saya bagi awak bacaan-bacaan tertentu dan amalan-amalan tertentu, kemungkinan awak akan nampak Spiderman yaqazatan, secara sedar. Dia ada teknik-teknik dia. Ini dipanggil hacking the human brain. Dan teknik-teknik ini telah diamalkan lama oleh mereka-mereka yang daripada agama lain, yang mengamalkan ritual-ritual kerohanian tertentu. Tapi saya tidak menafikan bahawa mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berlaku. But we just have to take, kita kena ambil ini into consideration. Ya, psychological experiences. Pengalaman-pengalaman psikologi kena ambil perhatian. Supaya kita tidak gopoh. Bila mana saja kita tengah separuh tidur, separuh sedar ni, tiba-tiba nampak kelibat, bercahaya, muka macam orang Arab, handsome pula tu. Supaya kita tidak gopoh mengatakan, aku nampak Nabi secara yaqazah. Kerana orang-orang yang berhalusinasi juga, mereka melihat watak-watak, sosok-sosok tertentu secara sedar. Tetapi yang dilihat itu tidak benar. Dia hanya di dalam otaknya sahaja. Otak manusia ni miraculous. Dia sangat luar biasa. Ada pakar otak yang pernah buat open brain surgery, dan mereka boleh stimulate the brain supaya kita boleh dengar bunyi yang tak ada, dan boleh bau yang tidak ada, dan boleh melihat gambaran yang tidak ada hanya dengan cara stimulating the brain. Mencetuskan sesuatu pada otak dengan electrical rod. Dia buka tempurung tu, dia cocok-cocok bahagian tertentu, dia kenakan bahagian-bahagian tertentu. Orang tu dia akan report, okey, saya nampak sesuatu, saya dengar sesuatu, saya bau sesuatu, saya rasa sesuatu. Saya rasa orang sentuh belakang saya. Halusinasi ni boleh kena kepada 5 senses kita, bukan hanya satu. Kelima-lima pancadera kita boleh berhalusinasi. Okey? Baik. Itu sebagai pembukaan. Saya nak nukil daripada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang nama besar Tarikat Naqsyabandiyah. Dan nama tarikat ni popular lah dalam masa beberapa minggu ni. Tajuk buku dia adalah 50 Days Divine Disclosure
during a holy Sufi seclusion, yang ditulis oleh Syekh Hisham Kabbani. Dia mendakwa bahawa Syekh dia menghantar dia untuk buat khalwah selama 50 hari dengan tujuan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghantar Imam Mahdi. Dan khalwah ini diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan di dalam kitab itu dia menukil kata-kata guru dia, Abdullah Dagestani. Di mana Abdullah Dagestani berkata, kalau guru kamu memberikan kepada kamu sebuah cangkul yang rosak, yang patah, untuk kamu mengorek bumi ini sehingga ke pusat bumi untuk mendapatkan intan brilian, kamu wajib lakukan. Cangkul yang patah untuk korek sampai ke perut bumi untuk dapat intan brilian. Buat, jangan tanya. Kalau guru kamu berikan kamu sebuah baldi dan dia perintahkan kamu kosongkan lautan dengan baldi yang satu ini, jangan banyak tanya. Buat. Kalau diberitahu kepada seekor semut bahawa rezeki kamu berada di barat, kamu sekarang di timur, pergilah kamu ke barat, maka pergilah. Begitu jugalah seorang murid kepada syekhnya, jangan bertanya banyak, pergi. Walaupun dalam perjalanan itu, dalam perbuatan itu kamu mati, tidak ada masalah. Just do whatever I tell you to do. Kenapa saya buka dengan cerita ni? Nanti saya akan jelaskan. Beberapa tahun lepas, saya menghadiri sebuah muzakarah berkenaan dengan Ibn Arabi. Salah seorang panelis sebelah sana, salah seorang pemuka tarikat Naqsyabandiyah juga di Malaysia ini. Ketika membahaskan tentang Ibn Arabi, saya bertanya kepada panelis, apa pandangan panelis berkenaan dengan kitab Fususul Hikam? Kitab Fususul Hikam ini adalah buku penting Ibn Arabi, bahkan dikatakan antara buku terakhir ya. Rumusan pemikiran dia, rumusan pengalaman kerohanian dia ada dalam kitab itu. Apa dijawab oleh tokoh itu? Saya tak baca. Saya mengaku saya tak baca buku itu kerana guru saya kata baca buku lain. Ini latar belakang ramai pemuka-pemuka tarekat. Bukan pengikut sahaja, bahkan pemuka-pemuka. Ketaatan buta kepada guru ini menjadi satu budaya. Atas sebab itu, saya tidak terkejut jikalau polemik zikir hu dan ah ini difahami hanya setakat pada dataran ibadah ataupun amalan, dan diketepikan perbincangan berkenaan dengan latar belakang falsafah dan akidahnya. Sebenarnya isu hu ni, dia ada latar belakang falsafah yang agak luas dan dalam sebenarnya. Dia ada meta naratif. Kalau kita faham falsafah itu, kita akan faham kenapa mereka zikir hu. Saya tak terkejut kerana apa? Sebab menjadi budaya, jangan bertanya, tidak perlu bertanya. Apa saja guru sampaikan, telan dan terima. Jadi malam ini insya-Allah saya nak berkongsi. Ini bukanlah satu pembongkaran, sebab ini bukan datang daripada hasil kajian saya sendiri. Ramai ilmuwan sudah buat kajian. Jadi saya hanya menyampaikan kepada anda. Apa itu sufi batini? Malam ni kita berbicara tentang sufi batini. Dua perkataan, sufi dan batini. Secara mudah, sufi batini adalah satu aliran yang pada hakikatnya berpegang kepada akidah batiniyah. Saya akan jelaskan nanti sedikit. Hakikatnya mereka berpegang kepada akidah batiniyah, atau paling tidak terpalit dengan akidah batiniyah, tetapi mengaku sebagai sufi ahli sunnati wal jamaah. Nah, itu istilah sufi batini. Hakikat akidah mereka adalah akidah batiniyah, tetapi berlakon dan memakai topeng sufi ahli sunnati wal jamaah. Apakah itu aliran batiniyah? Aliran batiniyah ni ramai orang berbicara berkenaan dengan amalan mereka ataupun pelanggaran mereka kepada syariat. Orang batini ni ustaz, bagi mereka solat tak wajib, haji tak wajib, amalan-amalan zahir tidak wajib. Itu benar, tetapi itu pada aspek amali. Yang paling penting adalah aspek akidah batiniyah ini apa? Dan ramai orang terlepas pandang akidah teras batiniyah ini sebenarnya
adalah ini. Saya minta Allah bantuan. Kerana apa? Sebab benda ni bukan benda simple. Ni cerita falsafah sebenarnya. Sebab tu bila belajar tasawuf, awak kena belajar falsafah juga supaya awak tahu punca dan akar sebahagian pemikiran yang ada dalam tasawuf. You need to know philosophy also. Bukan saja tasawuf. Ramai orang masuk dan terjun dalam tasawuf tanpa belajar falsafah. Jadi dia tidak tahu akar pemikiran-pemikiran yang ada dalam ilmu tasawuf. Sebahagiannya datang daripada falsafah sebenarnya. Apakah akidah teras batiniyah? Akidah teras batiniyah ini adalah dakwaan bahawa, okey, ini kena fokus Tuhan satu. Tetapi yang layak disembah ada dua. Tuhan ada satu. Yang layak disembah ada dua. Macam mana cerita ni Ustaz? Saya kasih awak kiasan yang mudah untuk awak bawa balik. Ada matahari dan ada cahaya matahari. Ada matahari dan ada cahaya matahari. Matahari dengan cahaya matahari ni ada satu ke ada dua sebenarnya? Zat dia, hakikatnya. Satu ke dua? Dari segi zat satulah. Betul? Cahaya tu hanya pancaran daripada zat matahari itu. Mereka mendakwa begini. Adanya Tuhan dan Tuhan memancarkan diri dia. Pancaran pertama Tuhan itu yang dipanggil sebagai, kalau dalam istilah batiniah dipanggil At-Tali. Tuhan As-Sabiq, pancaran Tuhan At-Tali. Sabiq ni yang terdahulu, yang terdahulu, At-Tali yang terkemudian. Dalam istilah sufi hari ini dipanggil sebagai Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Saya akan jelaskan lebih lanjut kalau saya ada time. Saya cemburu dengan Ustaz Salman tadi, lama dia. Berapa lama saya ada ni sebenarnya? Okay. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ni benda bukan ringan untuk difahami. Jadi saya minta kita bersabar sikit dan kita berikan perhatian. Yang terpancar daripada Tuhan itu dipanggil sebagai At-Tali. Dan mereka ada satu akidah belik. Mereka kata bahawa As-Sabiq itu, Tuhan yang pertama itu, dia tidak bersifat dan tidak bernama. Ini kena faham betul-betul. Nanti awak akan faham apa maksud Hu. Tuhan yang pertama itu tidak ada sifat, tidak ada nama. Awak tak boleh panggil dia ada, awak tak boleh sifatkan dia sebagai tidak ada. Awak tak boleh sifatkan dia sebagai penyayang, awak tidak boleh sifatkan dia sebagai bukan penyayang. Awak tak boleh sifat dia sebagai baik ataupun bukan baik. Dia tidak ada sifat, dia tidak ada nama. Dan segala sifat-sifat Tuhan itu adalah pada siapa? Pada yang kedua itu. Pada pancaran Tuhan itu. So segala sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin adalah pada pancaran itu. Dipanggil sebagai At-Tali. Kalau kita rujuk Kitabul Ya ataupun Kitabul Hu yang ditulis oleh Ibn Arabi. Dia ada Kitabul Hu dipanggil. Huwa tu. Al-Hu tu salah satu nama Allah bagi dia. Dia jelaskan bahawa Al-Hu ataupun Huwa kinayatun an maqamil ahadiyah. Istilah ataupun isim isyarah Huwa itu merujuk kepada maqam ahadiyah Tuhan sebelum dia memancarkan pancaran dia. Sebelum saya terpaksa pemudahkan certain istilah, tapi bagi golongan sufi ni mungkin bagi dia saya terlalu simplistik. But I am telling you I know what I'm talking about, tetapi saya tak dapat nak syarahkan secara penuh. Dia akan makan berjam-jam. Jadi cukup untuk saya katakan bahawa sifat-sifat Allah semua diberikan kepada pancaran Tuhan itu. Jadi Ibn Arabi mengatakan bahawa huwa ni merujuk kepada maqam ahadiyah Tuhan sebelum dia memancarkan, sebelum berlaku pancaran tersebut. Hu. Sebab dalam bahasa Arab, huwa ni isim isyarah kepada dhamir ghaib, sebagai sesuatu yang ghaib. Bila awak kata dia tu tidak ada dalam majlis perbincangan kita ini. Dia. Kalau saya kata awak mukhatab, saya bercakap dengan awak. Dia ni dia ghaib.
Jadi Tuhan sebelum dia memancarkan diri dia itu, dia adalah pada dataran ghaib. Dia tidak ada nama, dia tidak ada sifat, dia tidak dikenali dan tidak ada seseorang pun tahu apakah ia. Dia hanya mula dikenali apabila ada pancaran keluar daripada dia. Dan pancaran itu dia panggil sebagai suratullah. Cerminan Allah. Dan siapakah cerminan Allah itu? Dalam pegangan Sufi Batini, Sayyidina Muhammad. Dalam istilah lain, mereka panggil sebagai al-haqiqah al-Muhammadiyah. Ustaz mengaitkan Ibn Arabi ni dengan Batiniyah ni atas alasan apa? Mana bukti bahawa Ibn Arabi ni berpegang kepada akidah-akidah ini? Wallahi ini bukan pandangan peribadi saya. Tetapi sudah dikatakan oleh orang-orang besar seperti Ibn Khaldun. Bahkan juga seorang pengkaji zaman kita yang sudah almarhum, Dr. Uthman Yahya, mengatakan bahawa pemikiran Ibn Arabi ini tidak akan boleh difahami tanpa awak memahami akidah Batiniyah. Awak tak akan boleh faham akidah Ibn Arabi kalau awak tidak faham al-ittijah al-batini al-ismaili. Akidah Ismailiyah, Batiniyah tak faham, awak tak akan faham pemikiran Ibn Arabi. Dan Uthman Yahya ni adalah orang yang suka kepada Ibn Arabi. Dia mentahqiq kitab Futuhat Al-Makkiyah, sebelum selesai dia sudah meninggal dunia. Dan tahqiq dia itu dikira sebagai yang paling terperinci, yang paling mantap dari segi akademik. Dan itu yang dia kata. Jadi ini bukan khayalan-khayalan pihak-pihak yang mengkritik Ibn Arabi, tetapi telah dikatakan oleh para ulama silam kita. Baik. Berapa bulan lepas juga berlaku polemik Huwa ini merujuk kepada Muhammad. Ingat tak? Itu dahsyat tau. Qul huwallahu ahad. Abdul Karim Al-Jili, ini kawan-kawan Ibn Arabi, walaupun mereka tidak sezaman, mendakwa bahawa lafaz huwa itu dalam Qul huwallahu ahad merujuk kepada al-insan. Dan insan di situ merujuk kepada insan kamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini macam mana pula? Tadi huwa merujuk pada Tuhan pada dataran ghaib sebelum bersifat, sebelum bernama. Kemudian huwa bagi Abdul Karim Al-Jili boleh merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana Muhammad adalah suratullah. Jangan lupa benda tu. Muhammad adalah suratullah. Dan akidah hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad ni penting untuk umat Melayu Nusantara faham habis-habisan. Sebab sudah ada gerakan-gerakan yang dengan berterus terang menuhankan Nabi Muhammad SAW sekarang ini di Malaysia. Paling tidak ada 3 gerakan. Paling tidak, paling kurang pun. Ada yang siap kata Allah dan Muhammad itu sama tetapi tidak serupa. Itu yang dikatakan oleh Batiniyah. Dia sama, matahari dengan cahaya ni sama. Tetapi dia tidak serupa. Rupanya lain. Ada pula yang kata Nabi Muhammad menjawat jawatan Allah. Allah tu nama jawatan sahaja. Maksudnya Allah tak wujud. Dia hanya nama jawatan. Nabi Muhammad ni penjawat jawatan Allah. Dah ada gerakan-gerakan seperti ini di Malaysia. Dan gerakan-gerakan seperti ini berasaskan pemikiran hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad dan akidah wahdatul wujud. Tadi Tok Mufti ada juga sebut tentang antah. Dalam kitab Al-Ya Ibn Arabi ni ada juga dia sebut al-anta, al-ana, al-anni, al-ka. Al-ka tu. Dan dia kata dhamir-dhamir ini sebenarnya dikumpulkan di dalam huwa. Dalam huwa ada semua dia kata. Sebab tu kita zikir dengan huwa. Sebab Tuhan pada dataran ghaib itu belum lagi berlaku penjelmaan. Jadi saya harap saya dah dapat paling tidak menjelaskan apakah perkaitan Sufi Batini dengan zikir hu ni. Tapi kalau tanya geng-geng tarikat, mereka pasti sebahagiannya akan tolak. Kata tak, ini bukan apa yang kami fahami dan bukan apa yang kami pegang. Sebab apa? Kita kata kamu taklid buta kepada guru kamu. Kamu tak cek pun. Kalau kita pergi kepada kita induk, kita akan jumpa akidah-akidah seperti ini. So ini bukan hanya isu amal, tetapi ada latar belakang akidah dan falsafah yang berat di belakangnya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nodrus yang telah menjawab apakah yang dikatakan dengan Sufi Batini
dan kaitan lafaz hu tu. Jadi saya nak tanya sebelum Ustaz berhenti tu, dah boleh nak faham tu. Maksudnya hu tu merujuk kepada siapa sebenarnya? Hu tu hu Allah ke ataupun hu tu balik kepada Nabi Muhammad ataupun dia boleh bismillah, dia boleh merujuk kepada kedua-duanya sekali. Tetapi yang utama merujuk kepada Tuhan pada makam ahadiyah sebelum berlaku pancaran itu. Tuhan dan dirinya sahaja, tanpa ada sifat, tanpa ada nama. Huwa, ghaib. Dan boleh juga merujuk kepada Muhammad, sebab Muhammad itulah cerminan kepada huwa itu. Tak apa, ni dirakam kan. Alhamdulillah, kita berpeluang untuk lihat kembali. Bagi mungkin yang kurang faham, boleh tengok balik. Dan saya akui ini adalah falsafah yang bukan mudah untuk difahami. Dengar sekali bukan kita boleh faham mudah. Kita kena dengar 2-3 kali. Tapi ini akidah yang besar sebenarnya di tanah Melayu ni. Wallahualam. Jadi bukan semata-mata khilaf fiqh sajalah dari sudut amalan, sama ada kita berzikir hu tu maksudnya kita menyebut Allah, tapi ada maksud hu tu sebenarnya merujuk kepada makam yang tersendiri yang pada pandangan ustaz memang tersasar lah. Ya, pada pandangan ustaz tersasar dari sudut akidah. Ya, boleh sila. Sebab apa kami katakan tersasar? Kerana dalam akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, mana boleh kita katakan Tuhan pernah pada satu ketika tidak bersifat tidak bernama. Allah bersifat Al-Khaliq, Allah bersifat Ar-Rahman, Allah bersifat Ar-Rahim sebelum adanya penciptaan sekalipun. Tidak ada istilah di dalam akidah Asy'ariyah yang mendakwa bahawa pada satu tahap, pada satu ketika Tuhan tidak bersifat tidak bernama. Ini bukan akidah Asy'ariyah. Ini akidah batiniyah sebenarnya. Akidah batiniyah. Tidak percaya apa saya cakap, rujuk apa yang Imam Al-Ghazali sebut di dalam Fadail Al-Batiniyah. Apa yang disebutkan oleh Syahrastani, Abdul Qahir Al-Baghdadi, semua yang cerita tentang firaq, dia akan cerita tentang batiniyah, dan inilah antara ciri utama ajaran batiniyah ni. Wallahu a'lam.